Ustaz, pukul berapa masuk waktu duha? Pukul waktu Isra'. Lebih dari 2 rakaat memadai membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Maknanya ada pendapat yang kedua kata rakaat pertama iaitu kita baca rakaat pertama kita rakaat pertama dan rakaat kedua baca apa? Ini bacaan ketika solat sunat duha. Solat sunat duha. Okey. Kita baca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Okey. Ibu-ibu, tuan-tuan, siapa rasa sesi ni bermanfaat? Boleh tak tolong tekan button share? Boleh tak tolong tekan button share supaya apa? Supaya saya tertinggal ni. Asy-Syams dan Ad-Duha. Itu pada rakaat pertama dan kedua. Ada pendapat kedua mengatakan bacalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Manakala Syekh Ramli dan As-Saghir pula menjelaskan adalah lebih utama membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas berbanding surah-surah lain hatta pada 2 rakaat yang pertama. Itu yang disebut. Ada ulama kata siapa yang sebut? Syekh Ramli dan Syekh Saghir. Ini ulama besar. Syekh Ramli dia kata baca surah Al-Kafirun. Syekh Ramli dan Syekh As-Saghir. Okey, adapun pula pendapat ini yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Faham tak ni? Saya nyatakan terus nama-nama ulama. Ad-Duha waktu afdal bila? Dia Ad-Duha waktu afdal dia di antara pukul 9 hingga pukul 11 pagi. InsyaAllah. Lebih kurang lah kalau waktu subuh kita di Malaysia ni. Adalah lebih aula menggabungkan surah-surah yang dianjurkan di atas untuk mendapatkan kesemua fadilat surah-surah itu. Ini disarankan sendiri oleh pengarang kitab I'anah Al-Talibin sebagaimana anjurannya untuk dibaca surah Asy-Syams, Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Ad-Duha, Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Pada rakaat seterusnya hendaklah boleh dibaca Al-Kafirun, Al-Ikhlas saja. Pendapat yang ketiga dia kata, siapa yang kata ni? Dia kata gabung. Dia kata pendapat ketiga gabung bacaan. Maknanya rakaat pertama baca Asy-Syams, rakaat pertama baca Asy-Syams. Okey. Lepas habis Asy-Syams baca pula Al-Kafirun. Dia gabung. Maknanya gabung kaedah pertama dengan kaedah kedua. Ini kaedah pertama, ini kaedah kedua, ini kaedah ketiga. Kaedah ketiga menggunakan konsep gabung Asy-Syams dengan Al-Kafirun. Okey. Lepas tu rakaat kedua pula. Rakaat kedua gabung macam mana? Dia baca pula Allahumma salli ala Muhammad Ad-Duha dengan apa? Ad-Duha dibaca dengan Al-Ikhlas. Ini yang paling sempurna. Ini yang paling sempurna. Faham tak ibu-ibu? Siapa yang faham boleh komen. Faham? Tuan-tuan faham ke tak? Kaedah pertama, kaedah kedua. Ini siapa sebut? Ini yang disebut oleh disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Dia kata ini yang paling afdal. Dan dia kata seterusnya itu kita boleh baca je Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Siapa sebut ni? Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. I'anat Talibin, kitab fiqh yang sangat besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Ibu-ibu, tuan-tuan, 2 surah ke dalam 1 rakaat? Betul. 2 surah dalam 1 rakaat? Betul. Sama juga dalam solat sunat subuh tadi. Solat sunat subuh ada 3 kaedah juga. Kaedah pertama disebut dalam hadis Imam Muslim, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Ini solat sunat subuh. Rakaat kedua baca Ikhlas, rakaat pertama Al-Kafirun. Kaedah kedua kata baca Al-Insyirah dan rakaat kedua baca Al-Fil. Ini disebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab dan kitab Fathul Alam. Dan yang paling aula, yang paling terbaik adalah gabung. Tapi gabung ada penambahannya adalah baca surah Al-Baqarah ayat 136, lepas tu baca Al-Insyirah, lepas tu baca Al-Kafirun. Ustaz, Nabi SAW selalu baca surah apa? Inilah yang saya duk cerita sekarang ni, betul lah ni. Habsyah Sa'ad
Ini saya duk cerita daripada tadi ni betul lah ni. Ibu-ibu tuan-tuan, siapa rasa sesi ini bagus, manfaat untuk orang belajar, kita duk solat sunat selama ni kita tak tahu pun Nabi baca surah apa. Rugi ke tak rugi kita? Rugi ke tak rugi? Baik, ibu-ibu tuan-tuan, tolong ibu-ibu tuan-tuan, saya nak minta tolong tekan button share di hujung kanan ini supaya live ini pergi lebih jauh, ibu-ibu dan tuan-tuan. Ibu-ibu tuan-tuan, pertama Al-Kafirun rakaat apa tu? Rakaat wadduha boleh ustaz? Tak faham. Rugi baru tahu kan? Rugi kita tak amalkan. Ni solat sunat subuh, ini solat sunat ad-duha. Solat sunat duha ada berapa? Ada 3 kaedah. Yang pertama, kita boleh nak baca Asy-Syams, rakaat pertama. Rakaat kedua baca ad-duha. Kaedah kedua baca Al-Kafirun. Kaedah lepas tu rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini yang disebut oleh Syekh Ramli dan As-Saghir. Dan Syekh As-Saghir, Syekh Ramli As-Saghir, kan? Bukan 2 orang tu, seorang tu Syekh Ramli As-Saghir, itu maksud dia, silap ni, bukan nama orang kedua tu. Syekh Ramli As-Saghir kata baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kaedah yang paling terbaik adalah gabungkan Asy-Syams pada rakaat pertama dengan Al-Kafirun, rakaat kedua gabungkan Ad-Duha dengan Al-Ikhlas. Tak baca surah sah juga kan? Sah. Tak baca surah sah juga, cuma kalau itu solat fardu, meninggalkan bacaan surah adalah makruh. Solat sunat subuh tu selepas azan ke sebelum azan? Selepas azan. Cik Wah, selepas azan subuh, sebelum solat subuh. Selepas azan tapi dia sebelum solat subuh. Baik, ibu-ibu tuan-tuan, inilah bacaan yang dibaca ketika solat sunat duha. Rakaat pertama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dan rakaat kedua wadduha. Ustaz, boleh? Dia boleh, cuma saya nak cerita ni sunnah Nabi. Amalan-amalan sunat yang kita boleh buat. Sebenarnya baca surah apa pun boleh, tapi kita kan nak buat cara sunnah Nabi, nak buat cara yang paling sempurna. Faham tak ni ibu-ibu tuan-tuan? Jelas Jadi saya nak masuk satu perkara yang penting kepada ibu-ibu dan tuan-tuan, tentang solat sunat ini adalah saya nak ceritakan juga pada pagi ini insya-Allah, di antara apa beza solat sunat duha dengan solat sunat Isra. Apakah beza di antara solat sunat duha dengan solat sunat Isra? Ibu-ibu tuan-tuan, tolong fokuskan sekejap. Kita nak belajar apakah beza di antara solat sunat duha dengan solat sunat Isra. Jadi solat sunat duha ini, solat sunat duha ini cuma saya nak sebut solat sunat Isra dululah. Solat sunat Isra ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, man sallal ghadata fil jamaah. Ini hadis. Mana dia? Man sallal ghadata fil jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Ini dia. Man sallal ghadata fil jamaah, salat subuh berjamaah, lepas tu kemudian dia duduk ingat Allah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatla'ash syams, dia ingat Allah sampai terbit matahari, thumma salla raka'atain kanat lahu ajr hajjatan wa umrah, maka akan dapat pahala haji dan umrah sempurna. Ibu-ibu tuan-tuan, saya nak tanya kat sini, ada tak orang dia nak dapat pahala haji dan umrah tiap-tiap hari? Faham tak ni? Siapa nak dapat pahala mengerjakan haji dan umrah tiap-tiap hari? Ini hadis dia. Man sallal ghadata fil jamaah, Nabi kata, sesiapa yang solat subuh berjamaah, solat subuh, lepas tu dia solat tu pula berjamaah, kemudian dia duduk je atas jadah dia tu, ingat Allah, sama ada dengan berzikir ke, baca Quran ke, berzikir ke, baca Quran ke, apa majlis ilmu ke apa, dia duduk ingat Allah hinggalah terbit matahari, duduk tu hingga terbit matahari, maka dia solat 2 rakaat, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah sempurna. Inilah dipanggil salat sunat, inilah yang dipanggil salat sunat Isra. Faham tak ni?
Siapa first time dengar hadis ini? Komen. First time Ustaz saya dengar hadis dapat pahala haji dan umrah ni. Nabi sampai ulang 3 kali dapat pahala haji umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Rugi ke tak kita tak amalkan selama ni? Rugi ke tak kita tak amalkan selama ni? Rugi kita tak amalkan. Sebab itu ibu-ibu tuan-tuan, saya nak cerita something perkara yang sangat penting. Ibu-ibu tuan-tuan kena berada dalam grup satu circle yang membicarakan tentang ilmu-ilmu. Sebab tu kami buat satu program, kami buat satu grup yang mana kami kumpulkan orang-orang yang nak belajar. Sebab apa hari ni setiap orang diberikan pahala disebabkan adalah ilmunya. Disebabkan ilmunya. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak tahu tentang hadis ini, cara niat solatnya macam mana, kan? Kan? Jadi rugilah seumur hidup kita tak pernah buat pula solat sunat Isra. Sedangkan Nabi SAW kata dapat pahala haji dan umrah. Betul tak? Kan? Saya ulang, siapa yang jaga solat sunat Isra, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Faham? Okey, jom kita masuk cerita detail sikit tentang solat sunat duha dan Isra ini. Ustaz, pukul berapa masuk waktu duha? Pukul berapa masuk waktu duha, masuk waktu Isra? Pelajar-pelajar kami jangan risau. Nota-nota ini semua saya akan letakkan dalam grup, nanti boleh belajar balik. Siapa yang dah ada dalam grup boleh baca nanti nota ini balik, kita kongsikan dengan lebih detail. Pukul berapa dia masuk? Baik, katakanlah subuh pukul 6 pagi. Ini contoh. Katakanlah pukul subuh 6 pagi. Okey. Lepas tu syuruk itu pukul 7 pagi. Syuruk pukul 7 pagi. Grup apa Ustaz? Grup pelajar-pelajar kami. Awak akan dapat nota nak baca surah apa, amalan apa, kan? Kita buat satu grup, kita belajar sunnah-sunnah Nabi, belajar wuduk cara Nabi. Baik, syuruk pukul 7 pagi contoh. Maka Isra ini dia masuk waktu dia adalah 16 minit setelah syuruk. 16 minit setelah syuruk itulah waktu solat sunat Isra. Contoh fajar pukul 6 pagi, subuh pukul 6 pagi, syuruk pukul 7 pagi. Maka waktu dia masuk 16 minit setelah syuruk. Maknanya daripada pukul 7:16 baru dia masuk. 7:16 baru masuk. 7:16 lah dia masuk waktu syuruk. Tapi waktu dia sangat pendek. Waktu tamat dia bila? Tamat dia adalah 45 minit setelah syuruk. Maknanya daripada pukul 7 sampai 7:45 aja. Jadi waktu syuruk ini 29 minit saja. Faham tak ni? Faham ke tak faham ni? Siapa faham? Katakanlah subuh pukul 6 pagi. Subuh pukul 6 pagi. Kalau kita tengok dalam telefon kita ke, tengok jadual solat, dia ada tulis waktu syuruk. Jadi waktu syuruk ini bukan waktu solat sunat Isra lagi. Solat sunat Isra ini waktu dia adalah 16 minit setelah syuruk. Macam tu. Dan yang mahalnya waktu dia sekejap saja. Waktu dia sekejap saja. 45 minit setelah syuruk habis waktu dia. Maknanya waktu dia tamat 7:45. Faham Syuruk 6:25. Apa tu, tak faham? 16 minit je waktu dia. Waktu dia sangat-sangat berharga. Waktu dia sangat-sangat mahal, ibu-ibu tuan-tuan. Dekat saya hujan dah ni. Hujan lebat. Baik. Okey. Kalau solat sunat duha pula, solat sunat duha pula dia ada 45 minit. Dia 45 minit setelah syuruk. Katakanlah sefajar pukul 6 pagi, syuruk pukul 7 pagi. Maka duha akan bermula pada pukul 7.45. Pukul 7.45. Okey. Jelas tak perbezaan di antara waktu duha dan waktu solat sunat Isra? Itulah bezanya ibu-ibu dan tuan-tuan. Cuma saya nak tanya, suara saya jelas ke? Sebab kat saya ni hujan lebat. Okey. Jelas Dan bilakah waktu tergelincir? Bilakah waktu tamat duha? Waktu tamatnya gelincir matahari masuk waktu zuhur. Begitu. Baik.
Okey, orang yang jaga solat sunat duha ini diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dan yang lagi kuat adalah orang yang mana jaga solat sunat Isra ini, solat sunat Isra ini, dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Kita kena jaga solat sunat Isra, ibu-ibu dan tuan-tuan. Boleh. Jadi solat sunat duha ini afdalnya 8 rakaat. Maksimum boleh buat 12 rakaat. Solat sunat Isra ini kita boleh buat 2, 4 ataupun 6. Tapi zahir hadis Nabi kata 2 lah. Solat sunat Isra boleh buat kat rumah ke? Boleh. Baik. Solat sunat duha ini kita boleh qada. Tahu tak kalau kita terlepas solat sunat, kalau contohlah ibu-ibu tuan-tuan terlepas solat sunat duha, maka boleh qada solat sunat duha, kan? Kita boleh qada solat sunat duha lepas zuhur. Kita boleh qada solat sunat duha. Kita boleh qada solat sunat Isra. Siapa first time dengar boleh qada solat sunat ni? Siapa first time dengar? Boleh qada Ustaz. Kalau saya terlepas solat sunat duha boleh qada. Kan? Pasal apa? Sebab fadilatnya sangat besar. Jadi sunat kita qada. Jelas